Baiklah, terima kasih rakan-rakan di Angkasa Puri Cerita Pagi Sarawak. Hari ini kita bawakan juga dengan kehangatan menanti-nantikan pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk Belanjawan 2025. Pastinya segenap lapisan masyarakat menantikan apakah bentuk pembiayaan, apakah bentuk jaminan dan sokongan yang akan diperdengarkan nanti, termasuk juga pengusaha-pengusaha industri kecil dan sederhana ataupun IKS ataupun PMKS yang merangkumi lebih 90% bentuk perniagaan di Malaysia ini. Hari ini saya berada bersama dengan Dr. Muhammad Hafizi Datuk Abdullah, seorang pengusaha kek lapis yang cukup terkemuka di Sarawak ini, untuk kita bertanya apakah harapan beliau untuk Belanjawan 2025 ini. Baik Doktor, saya pasti harapan menggunung oleh industri-industri kecil sederhana ini, dan untuk Doktor pula apakah harapan untuk pembentangan nanti? Baiklah, sebagai salah seorang pengusaha industri kecil sederhana, jadi kita dah bermula sejak 2018. Pelbagai cabaran lah yang kami hadapi. Antara yang saya boleh tekankan adalah dari sudut harga-harga barang lah, di mana proses pembuatan kek lapis menggunakan bahan-bahan asas seperti saya boleh sebut telur, kita menggunakan tepung, kita menggunakan butter, margarin. Jadi bahan-bahan asas ni sejak 2018 dia sekian meningkat. Saya pun faham dari segi sudut ekonomi, dan akhirnya bila harga barang itu meningkat, harga penjualan produk kita pun, kek lapis Sarawak pun terpaksa juga naik. Contohnya, kita mengalami masalah yang betul-betul serius ialah masalah telur. Saya ingat 3 tahun yang lalu, harga telur itu menaik terlalu tinggi, jadi kita sedikit tertekan. Jadi saya harap supaya kerajaan boleh memastikan harapan saya tidaklah terlalu tinggi. Nak kata harga barang tidak naik itu macam agak mustahil, tetapi sekurang-kurangnya mengekalkan pada sekarang ini, ataupun kalau naik pun pada kadar yang sangat-sangat minimal, supaya tidak memberi kesan yang terlalu besar kepada kami lah, peniaga industri kecil sederhana. Itu dari segi harga barangan yang saya kira juga turut dikongsi bersama oleh pengusaha-pengusaha yang lain. Dan saya kira dari segi sebagai seorang majikan juga, isu gaji minima juga mungkin ada terselit harapan, mungkin apa yang mungkin dapat dilihat pada pembentangan nanti, Doktor? Dari sudut gaji minima, di mana sejak saya mulakan perniagaan ini, sebenarnya kita telah melalui kenaikan yang dulunya 1,200 dan peralihan kepada 1,500. Kami melalui fasa tersebut. Pada pandangan saya sebagai seorang majikan, kenaikan gaji minima itu kalau ke 1,800 itu insya-Allah boleh dilakukan. Cuma harapan saya supaya kerajaan meneliti balik, mungkin tidak semua majikan mampu untuk bersedia atau mampu untuk memberikan gaji minima yang tinggi. Mungkin kerajaan akan membuat secara bersasar. Baik Doktor, mungkin secara ringkas berikan sedikit pesanan kepada peniaga-peniaga yang juga baru saja berkecimpung dalam perniagaan, bukan kek lapis saja, apa-apa produk-produk warisan, mungkin mereka menjual produk pelancongan, nasihat kepada mereka buat daripada Doktor seorang pengusaha juga kepada pengusaha di luar sana. Mana-mana perniagaan sekalipun, kita mencari sale yang baik. Jadi jika kita nak dapatkan sales tu, kita kena usaha dan collaborate dengan banyak pihak. Contohnya kami ni di bidang kek lapis berkait rapat dengan bidang pelancongan. Jadi kami membuat banyak kerjasama dengan pihak pelancongan seperti Sarawak Tourism Board di Sarawak, Tourism Malaysia secara keseluruhannya, untuk mempamerkan produk-produk kami ataupun membawa mereka datang ke tempat-tempat pelancongan ini dan menaikkan lagi kita punya target sales lah dan target market kita. Memerhatilah harga barang itu supaya bila harga barang naik, macam mana kita sebagai pengusaha nak mengekalkan kualiti itu tidak dikompromi walaupun harga barang naik. Baik. Supaya kita bagi yang terbaik kepada pelanggan, insya-Allah. Terima kasih Doktor. Bagi yang terbaik kepada pelanggan, itu dia kata-kata salah seorang pengusaha juga di Sarawak ini, untuk sama-sama kita pertimbangkan dan saksikan nanti pembentangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk Belanjawan 2025. Apapun, kita harapkan yang terbaik untuk ekonomi Malaysia di bawah kerangka ekonomi madani ini untuk terus maju melonjakkan prestasi Malaysia di peringkat antarabangsa. Itu saja cerita Pagi Sarawak yang kami bawakan untuk hari ini. Terus terbang kembali bersama dengan rakan-rakan pengacara dalam Selamat Pagi Malaysia.
Baik, terima kasih Fazri untuk perkongsian cerita pagi dari Sarawak. Seterusnya kita nak ke mana pula, Syafiqah? Tadi Fazri kata terbang ke studio. Okey, dah sampai. Tapi kali ini kita nak terbang kembali ke Borneo juga. Ini ke Sabah pula untuk program Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah. Nah, ini besaran langsung di Likas. Terjadi bersama dengan rakan kita di sana. Silakan, di mana? Baik saudara, program Madani Rakyat kali ini telah melebarkan sayap ke Sabah dengan tema meningkatkan kesejahteraan pengguna yang bermula hari ini sehingga Ahad ini. Dan untuk mengetahuinya lebih lanjut, bersama saya ketika ini Pengarah Eksekutif Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi PACU, Tuan Ahmad Jeffrey Aziz. Baik Tuan, mungkin boleh kongsikan mengenai program Madani kali ini. Okay, program Madani Rakyat ni adalah ilham daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri di bawah PACU ataupun Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi. Setakat ini kita dah laksanakan di pelbagai zon di seluruh negara. Kita ada di Kuala Selangor, di zon tengah, kita ada di utara, di Pulau Pinang, dan kita ada di Kuantan, zon timur, selatan di Johor Bahru, Miri, Sarawak dan sekarang di Sabah. Jadi tujuan utama ataupun objektif utama program ini adalah yang pertamanya adalah untuk kita offer perkhidmatan, services kepada rakyat. Jadi untuk di Sabah ni kita ada 215 perkhidmatan yang disediakan untuk rakyat. Basically kita bawa semua kementerian-kementerian di Putrajaya ke sinilah untuk kita berikan perkhidmatan. Yang keduanya, objektifnya kita hendak supaya rakyat tahu berkenaan dengan inisiatif dan tindakan dan program-program kerajaan yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan ataupun yang telah dilaksanakan sepanjang 2 tahun ini. Jadi apabila rakyat tahu apa yang sedang dilaksanakan ataupun program-program yang akan dilaksanakan oleh kerajaan, jadi rakyat akan lebih memahami hala tuju kerajaan madani. Itu sangat-sangat penting kerana dalam teras Malaysia Madani adalah salah satunya adalah teras keyakinan, iaitu ianya mewujudkan satu keyakinan yang sangat hebat antara rakyat kepada kerajaan. Jadi itu antara sebab ataupun itu antara objektif program Madani Rakyat. Kita dah laksanakan banyak setakat hari ini. Setakat hari ini kalau mengikut semua zon-zon yang telah dilaksanakan di seluruh negara, seramai 1.3 juta orang pengunjung dah hadir kepada program Madani Rakyat. Dan kita harap sangat-sangat di Sabah ini kita sasarkan 400,000 orang pengunjung yang akan hadir pada hari ini, esok dan lusa, sebab kita ada 3 hari, 18 hingga 20 Oktober. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang program ini. Bagaimana pula PMR ini dilaksanakan, Tuan? Bagaimana pula PMR ini dilaksanakan, Tuan? Okey. Program Madani Rakyat di Sabah ini dilaksanakan bersama dengan Kementerian Peneraju, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasari Hidup, dan juga bersama-sama kolaborasi kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah. Kita mendapat kerjasama yang sangat-sangat hebat daripada kedua-dua pengajar kita ini. Dan sebenarnya saya nak mengajak kepada semua rakyat Sabah, tak kira di mana semua anda berada, baik di Kota Belud, baik di Sandakan, di Tawau, di Keningau, di Kundasang. Saya ingat 3 hari ini kita ruangkan masa datang untuk menikmati pelbagai perkhidmatan kerajaan yang disediakan di program Madani Rakyat ini. So itu saya tak langsung bagaimana ianya dilaksanakan. Mungkin difahamkan PACU merupakan tuan rumah bagi penganjuran kali ini, dan mungkin boleh kongsikan antara peranan yang dimainkan oleh PACU. Okay. Yang paling penting sekali adalah supaya objektif program ni kita dapat capai. Ianya bukan program-program biasa yang lain. Kalau kita lihat program sebelum ini, kita tahu macam terlalu banyak orang kata carnival type ataupun jenis carnival, kan ada tarikan, nyanyian sana sini dan sebagainya. Tetapi apa yang paling penting, PACU kena pastikan supaya objektif program ini tercapai, iaitu rakyat memahami apa yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan, tindakan program yang sedang dilaksanakan. Cuma pada masa yang sama, ada juga tarikan-tarikan yang kita bawa di sini. Dan saya nak jelaskan juga di sini, nak tekankan di sini juga, antara konsep yang paling penting untuk program Madani Rakyat ini adalah kesejahteraan rakyat. Terlalu banyak sangat bantuan-bantuan yang disediakan untuk tujuan pendaftaran dan semakan untuk program ini. Jadi saya harap semua dapat hadir ke program Madani Rakyat ini. Baik, terima kasih atas perkongsian yang telah diberikan. Saya kira itu sahaja laporan yang dapat kami kongsikan dalam Cerita Pagi Sabah. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
Baik, terima kasih Nirona untuk perkongsian Lita langsung program Madani Rakyat Sayangi Sabah. Ya, jadi kepada anda yang berada di Sabah, jangan lepaskan peluang untuk terus saja ke Stadium Likas bersama dengan PMR 2024. Jadi ini PMR yang terakhir sebenarnya untuk tahun ini. Okey, sebelum nak ke PMR petang ini, kena saksikan jugalah bagaimana ramalan kaji cuaca. Ya, jadi kita dah bersedia bersama dengan pegawai kita, Ayuh kita bersama dengan Malaysia untuk laporan cuaca hari ini. Jom saksikan.